wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu pada pagi ini setelah kita bercuti agak lama, hampir 2 bulan. Namun begitu Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita rahmat, memberikan kita ruang dan peluang inayahnya, taufiknya untuk kita memperbanyakkan amal-amal soleh kita, memantapkan, memperbaiki amal-amal soleh kita, yang mana kita masih lagi membicarakan tajuk tentang fadail a'mal, kelebihan beramal. Cuma kalau tuan-tuan lihat pada poster, poster kita telah kembangkan lagi tajuk, bukan sekadar kita nak belajar amal-amal yang kita boleh dapat pahala, tetapi kita juga akan belajar amal-amal yang kita buat boleh menggugurkan pahala, boleh merosakkan pahala dan boleh menyebabkan kita mendapat dosa. Itulah tajuk yang kita kembang luaskan. Kalau sebelum ini kita hanya memberikan tumpuan amal-amal yang kita boleh dapat pahala. Apa amal yang boleh dapat pahala banyak? Itu yang sedap, itu yang kita bincangkan, yang telah kita lalui beberapa siri sebelum ini. Sebab itu kita namakan dia sebagai fadail amal, kelebihan amal. Kelebihan tu maksudnya kita nak ambil apa? Kita nak ambil berkat, kita nak dapat pahala, kita nak dapat rahmat. Okay. Namun bermula daripada pagi ini dan seterusnya, kita akan membincangkan juga amal-amal yang kita kena jauhkan. Perbuatan, kata-kata, tindakan yang kita kena jauhkan. Kita jangan buat. Kenapa? Ada tindakan, ada amal yang kita buat, dia boleh membawa kepada dosa. Sedangkan kita sepatutnya belajar amal dapat pahala. Tetapi kita tak sedar, kita ada buat amal boleh menggugurkan pahala, boleh merosakkan pahala, bahkan mendapat dosa. Okay. Tajuk ini saya telah letakkan dia di bawah tajuk galakan dan ancaman. Jadi kalau tuan-tuan tengok pada poster kita dah tukar poster baru. Warna hijau tu, tema hijau tu. Jadi dekat poster tu, kalau kita tengok dekat bawah sekali pada gambar tu, kita akan nampak tajuk galakan dan ancaman. Galakkan tu maksudnya apa? Galakkan tu maksudnya galakkan kita kena buat amal untuk dapat pahala. Okay. Tapi ancaman bermaksud amal-amal yang kita jangan buat dia. Kalau kita buat dia, kita diancam untuk dapat dosa. Kita diancam untuk dapat neraka. Kita diancam oleh Allah untuk digugurkan pahala. Sebab tu tajuknya adalah galakan dan ancaman. Dalam istilah bahasa Arab disebut dengan istilah at-targhibu dan at-tarhibu. Itulah istilah dia. Tapi tuan-tuan tak hafal yang istilah Arab tu pun tak apa. Tapi yang paling penting tajuk dia tu. Jadi insya-Allah kita akan selang-selikan ataupun kita masukkan sekali. Okay, saya bagi contoh mudah je. Okey. Kalau sebelum ni kita pernah belajar tajuk doa malaikat yang baik-baik. Malaikat doakan orang sedekah, malaikat doakan orang yang mendoakan orang lain, malaikat doakan orang yang itu tajuk galakkan buat amal. Amal tu menggalakkan dapat doa dari malaikat. Tapi ada amal yang malaikat doa juga.
tapi dia doa keburukan, dia doa laknat. Ini dipanggil tajuk ancaman. Ancaman tu maksudnya apa? Kita diancam oleh doa malaikat berbentuk laknat. Jadi kita tak nak. Jadi kita kena jauhkan amal perbuatan tu. Antara amal yang malaikat laknat, apa dia antara amal yang malaikat laknat kalau kita buat dia? Contoh kalau kita kata amal yang berbentuk contohnya kalau kita menyerupai jantina lain, contoh dilaknat. Jadi kita tak nak. Kita sepatutnya dalam hidup cari rahmat. Tak nak dapat laknat. Sebab laknat ni lawan kepada rahmat. Jadi tajuk seperti itu yang kita akan pelajari insya-Allah bermula daripada hari Isnin. Ni Isnin yang ketiga. Isnin yang keempat ya. Saya dah tak ingat dah. 1, 2, 4. Isnin pertama dan ketiga, Ustaz. Okey, Isnin pertama dan ketiga kan? Ya. Okey, jadi ini adalah Isnin yang ketiga. Jadi insya-Allah nanti kita akan susun tajuk tu. Kita belajar amal-amal boleh dapat pahala. Kita kena belajar juga amal-amal yang boleh hapuskan pahala. Insya-Allah nanti kita akan selang-seli. Jadi saya harap penerangan saya untuk pagi ini pada pembukaan menjelaskan tentang apakah tajuk yang kita akan pelajari pada setiap pertemuan kita 2 kali sebulan. Jadi saya harap jelas. Okay. Kemudian pagi ini seperti mana yang tuan-tuan lihat pada tajuk di dalam link Zoom tu, kita insya-Allah pada pagi ini kita nak belajar tajuk tentang kelebihan ibadah korban di dalam Islam. Okay. Saya yakin tuan-tuan dan perempuan selalu dengar tentang kelebihan ibadah korban. Tetapi kalau tuan-tuan dapat maklumat yang sama, anggap ia sebagai pengukuhan. InsyaAllah dalam pengesahan ini kita akan cuba melihat sudut pandang yang lain pada kelebihan kita nak buat ibadat korban. Seperti biasa, sepatutnya ada nota. Saya ada nota. Tapi nota tu nota yang agak lama. Macam tahun 2017 macam tu lah. Jadi hati saya kurang selesa. Saya nak bagi nota yang lama tu. Jadi izinkan saya untuk mengemaskini nota yang baru. Kalau tuan nak tengok nota yang lama tu saya tunjukkanlah. Saya tunjukkan. Tapi saya tak bercadang nak kongsikan. Contohnya nota ni. Okey, tuan nampak tak saya paparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan perempuan. Tajuknya hukum ibadat korban. Nampak Ustaz. Nampak kan? Okey. Nota ni sebenarnya nota yang lama sebenarnya. Saya memang dalam setiap pengisian, dalam kelas memang saya akan cuba sedaya upaya dengan rahmat Allah untuk sediakan nota. Jadi nota untuk ibadat korban ni ada. Cuma bagi masa kepada saya sikit untuk saya kemaskini, untuk saya mengemaskini beberapa maklumat. Tapi tak banyak beza pun. Cuma saya nak slide PowerPoint ni saya nak kemaskinikan lagi. Itu namanya kemaskini. Okay, tapi kita boleh guna. Kita boleh guna untuk rujukan. Baik. Untuk tajuk ini, sebelum kita bincang tentang kelebihan pada kita melakukan ibadah kurban, mari sama-sama kita membincangkan terlebih dahulu tentang hukum melakukan ibadah kurban. Apa hukum kita melakukan ibadah kurban? Kalau kita sudah sedia maklum pun, ibadah korban yang pasti dia adalah ibadah sunnah. Orang kita selalu sebut sunat. Sunat pun boleh, sunnah pun boleh. Jadi kalau kita sebut sunat ke, kalau kita sebut sunnah ke, ia pasti dikaitkan dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Okey, tapi ini kita nak sebut hukum ibadah korban, memang kita sedia maklum dia adalah sunnah. Tapi sunnah yang bukan biasa-biasa. Dia sunnah yang angkat sikit darjatnya, sunnah muakkadah. Sunnah yang digalakkan, amat digalakkan untuk buat. Saya nukilkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ada juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musalana." Nabi kata apa? Nabi sebut, sesiapa yang dia mempunyai keluasan rezeki. Keluasan rezeki maknanya dia mampu. Dia mampu. Mampu tetapi dia tidak mahu buat ibadat kurban tu. Dia tidak mahu menyembelih haiwan untuk dikorbankan. Nabi kata, maka jangan dia sekali-kali mendekati tempat solat kami. Mana Nabi kata, jangan datang kat sini. Nabi kata, jangan datang tempat sembahyang kami. Maknanya Nabi ni tak suka dengan orang yang bakhil. Dia mampu, tapi dia tak nak buat. Agak-agak kalau kita hidup zaman Nabi, kita mampu satu bahagian daripada lembu ke, ataupun seekor kambing untuk dikorbankan, tapi kita tak nak buat. Pada ketika itu, kalau kita baca hadis ni, memang kata orang berat hadis ni kalau kita tak tunaikan. Okey. Jadi, tuan-tuan, hadis ni hadis sahih riwayat Ibnu Majah juga riwayat Ahmad. Okey, cuma tuan-tuan kena perincikan apa maksud mampu. Mampu tu maksudnya tuan-tuan ada lebihan lah, kan, makan untuk keluarga cukup, ya, untuk bayar komitmen yang wajib cukup. Itu termasuk dalam bab mampu. Okey. Itu hadis dia. Jadi daripada hadis ni, walaupun dia bukanlah membawa maksud wajib, tetapi betapa dituntutnya, okey, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua, dalam hadis ni hadis hasan, kategori hasan, hadis riwayat Abu Dawud, juga riwayat Imam Tirmizi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Nabi, ala kulli ahli baitin, hendaklah setiap tahun bagi setiap isi rumah, fi kulli amin udhiyatun, hendaklah dia melakukan sembelihan korban. Nabi seru, Nabi kata, wahai setiap manusia, setiap keluarga pada setiap tahun hendaklah dia melakukan sembelihan korban. Ini adalah perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi telah kita sebutkan tadi, perintah ini bukanlah perintah yang menunjukkan kepada fardu ain, tetapi dia sunat yang sangat ditekankan. Kalau orang suruh, mungkin kita boleh iya dan tidak, tapi yang menggesanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi menggesa, gesaan itu adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Okay, satu rumah tu maksudnya kalau suaminya mengambil satu bahagian ataupun dia menyembelih seekor kambing, maka dia dah merangkumi ahli keluarga yang di bawah tanggungannya. Contoh, kalau suami tu dia ada isteri seorang, dia ada anak 7 orang. Maka kalau dia menyembelih seekor kambing, dia dah cover dah untuk isterinya, untuk anak-anaknya yang 7.
Ini kita akan bincangkan nanti insya-Allah pada penghujung tentang ibadat kurban. Okey, jadi dalam surat ini kita tidaklah mahu membincangkan hukum hakam secara terperinci, tapi kita memberikan tumpuan kepada kelebihan ibadat korban. Okey. Kalau kita rujuk ya dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, sebab kita di Malaysia untuk pengamalan fiqh memang kita senang merujuk kepada pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita buka dalam kitab I'anatut Talibin, Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mana mengulas tentang hukum ibadat kurban, dia kata la urakhisu fi tarkiha liman qaddara 'alaiha. Imam Syafi'i kata, kata Imam Syafi'i, tidaklah memberikan keringanan untuk meninggalkannya, iaitu meninggalkan ibadat kurban bagi orang yang mampu menunaikan. Mana kata Imam Syafi'i, kalau ikut pendapat aku, kata Imam Syafi'i, siapa-siapa yang mampu jangan tinggalkan. Jadi kita dah bawa dah 2 hadis dari Nabi SAW, kita dah kongsi. Termasuk juga pandangan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih. Jadi kesimpulan dia apa kita dapat? Kesimpulannya adalah dituntut sangat-sangat untuk melakukannya bagi sesiapa yang mampu untuk melakukannya. Itu hukum. Okey, sekarang kita pergi kepada kelebihan yang pertama. Kelebihan ibadat kurban yang pertama sekali. Apa kita dapat daripada melaksanakan ibadat kurban? Nombor 1. Sesiapa yang dia berusaha, dia ada kemampuan, dia mampu, dia pun buatlah ibadat kurban, wang yang dia gunakan, ibadat yang dia buat tadi itu sebenarnya adalah menghidupkan, mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu syiar? Syiar. Baik. Kalau kita rujuk dalam, kita ambil dulu dalam suratul Hajj, kita tengok ayat nombor 30, kita ambil ayat nombor sekejap ya. Okey, kita ambil ayat nombor 32. Surah Al-Hajj, kita ambil ayat nombor 32. Okey, surah Al-Hajj ayat nombor 32. Tuan-tuan akan jumpa dalam surah haji. Ini surah haji ya, Al-Hajj, surah tentang surah haji. Okey. Dalam surah haji Al-Hajj ayat 32, tuan-tuan akan menemui perkataan sya'airallah. Sya'airallah. Okey. Sya'airallah, kita baca dulu ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Okay. Sesiapa, demikianlah bagi sesiapa yang mengagungkan, yu'azzim, azim, mengagungkan syiar Allah. Dia panggil syiar agama Allah. Okey. Tengok perkataan syiar kan? Okey, kita lihat apa maksud syiar. Syair ya, perkataan, oh saya tertinggal pula dia punya syair. Sekejap ya, tuan-tuan perempuan, saya tunjukkan nota yang saya dah kemas kini dah sikit. Tapi saya dah sempat nak kongsikan lagi. Okey, saya tunjuk nota. Okey, supaya lebih jelas sikit kat situ. Okey, nampak tak nota PowerPoint yang saya paparkan, tuan-tuan perempuan? Nampak Ustaz. Okey, nota ni nanti yang saya akan beri pada tuan-tuan perempuan. Saya dah kemas kini. Okey, begini.
Okey, kalau kita tengok dalam suratul Hajj, ayat nombor 32. Okey, muka surat dalam surah Al-Hajj 336. Cuba tak dalam Quran, betul tak muka suratnya 336. Okey. Dalam ayat ni kita jumpa perkataan sya'air. Okey, sya'air ni apa dia? Okey. Kalau kita rujuk ulasan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Okay. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Dr. Wahbah ni dia seorang pengarang tafsir. Okay. Beliau mengatakan perkataan asy-sya'air, kata kita katakan sya'air Allah. Perkataan asy-sya'air adalah plural, jamak, bilangan banyak, gandaan banyak daripada perkataan syairatu. Asy-syairatu. Kalau banyak asy-syairatu, asy-sya'air. Kita orang Melayu selalu sebut syiar, syiar, syiar. Itu sebenarnya adalah istilah dalam Al-Quran. Okay. Apa itu syairatu? Dan apa itu asy-sya'air? Syairah bermakna simbol ataupun tanda. Simbol ataupun tanda. Okey. Maksud ayat yang kata wa may yu'azzim sya'air Allah. Sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Syiar-syiar tadi maksud dia apa? Simbol ataupun tanda. Jadi Allah kata, siapa yang mengagungkan simbol ataupun tanda, itu adalah agama Allah. Itulah Islam. Maknanya, Islam ni, dia ada tanda yang menandakan dia Islam. Negara tu Islam. Contohnya apa? Contohnya macam azan. Setiap kali masuk waktu salat. Jadi kalau nak tahu, Malaysia ni dia negara Islam tak? Dia negara tu negara yang macam mana bentuknya? Maka dilihat ada azan tak? Jadi ada azan tak? Jadi azan ni dia adalah tanda ataupun simbol keislaman. Jadi maksudnya kalau azan tak ada, seolah-olah macam Islam ke? Itu dia panggil syiar. Jadi, ibadat kurban ini, dia termasuk di antara tanda ataupun simbol, istilah Qurannya adalah syiar agama Allah. Jadi Allah kata, siapa yang mengagungkan syiar agama Allah seperti melaksanakan ibadat kurban, mengagungkan, bukan sekadar kita tahu, tetapi kita cuba implement dia. Kita cuba buat apa yang Allah suruh buat. Jadi dia pun keluarkanlah sedikit belanja untuk dia buat ibadat kurban. Maka Allah Ta'ala kata orang yang macam ni, dia tu siapa kata Allah? فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Sesungguhnya ia adalah daripada sifat-sifat taqwa hati. Maknanya Allah bagi tahu orang tu, dia tu bertakwa tu. Dia tu orang bertakwa. Yang takwa dia tu ada dalam hatinya. Kenapa sebut takwa hati? Dr. Wahbah mengatakan, dia kata disebut al-qulub, hati, kerana ia adalah tempat letaknya ketakwaan ataupun kemaksiatan. Maksudnya hati ni tempat orang rasa takut pada Allah. Takut kita kepada kemurkaan Allah. Takut kita Allah masukkan kita ke dalam api neraka. Jadi takut kita kepada Allah, takut kita kepada neraka ini, kita buktikan, kita tunjukkan rasa takut itu
dengan kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Seperti apa? Seperti membelanjakan sedikit wang dia. Contohnya, dia masuk satu bahagian daripada 7 bahagian seekor kambing. Dia belanjakan 700 ataupun 750 untuk dia melaksanakan ibadat kurban. 750 ataupun 700 ringgit itu adalah cara dia, bukti dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga wang yang dibelanjakan itu boleh menjauhkan dia daripada api neraka. Boleh menjauhkan ia daripada murkanya Allah. Itulah diletak di bawah istilah tajuk taqwa. Kenapa sebuah hati? Kerana takwa itu letaknya di dalam hati. Hati ni kalau tak cekal, dengan zaman sekarang, barang naik. Semua naik. Kan ni kita tak perlu ulas panjang lebar. Duit kita pula ringgitnya jatuh. Barangnya naik. Nak keluar RM700 atau RM750 ni. Dah berat sebenarnya untuk dibelanjakan. Dengan saat-saat yang macam ni. Tetapi siapa yang mampu, kan, dia yakin dengan rezeki Allah, maka dia keluarkan juga. Dengan kenapa? Kerana dia mahukan bahawa pada 10 hari bulan Zulhijjah, 11, 12 dan 13 itu adanya apa? Adanya ibadat kurban itu dilakukan. Kenapa? Kerana dia tahu kalau tak buat ibadat kurban, seolah-olah syiar Allah itu hilang. Alhamdulillah, negara kita negara yang mengagungkan, menghidupkan syiar Allah. Kalau langsung tak ada ibadat kurban ni, jadi macam ini syiar Allah ni, kan? Dia macam ni lah. Kita ambil contoh macam, kita nak bagi nampak dengan jelas ya. Contohnya macam orang nyanyi lagu raya lah. Contoh kan, lagu raya, hari raya kan. Yang ni orang Melayu pandang lah, agama bukan kena menyanyi. Tapi orang rasa, contoh mudah macam ni lah, tak nak lah kita ambil lagu tu tak tepat. Kita ambil contoh, buat ketupat lah, buat ketupat. Okey, kalau raya ni, tak ada ketupat, rasa macam bukan raya lah kot. Contoh je. Saya nak bagi faham. Begitulah sebenarnya dalam agama Allah. Dia ada tanda dia. Islam tu apa? Syiar-syiarnya. Jadi itu nak bagi faham kepada tuan-tuan dan puan. Jadi itu adalah kelebihan yang pertama. Okey. Saya harap jelas ya kat sini. Jadi siapa-siapa dia memang melibatkan diri untuk melaksanakan ibadat korban, ingatlah. Anda termasuk di kalangan manusia yang mengagungkan syiar Allah. Moga-moga perbuatan tersebut ikhlas kerana Allah. Allah jauhkan kita semua daripada mendapat kemurkaan dan azab Allah yang dinamakan dengan sifat taqwa. Bukan bermaksud orang yang tak buat ibadat kurban dia tak mengagungkan syiar Allah. Tidak ya. Tidak bermaksud seperti itu. Ini merujuk kepada sesiapa yang mampu untuk buat ibadat kurban. Okay. Kita pergi kepada kelebihan yang kedua. Kelebihan yang kedua. Kelebihan yang kedua, orang yang buat ibadat kurban ini adalah orang yang mensyukuri, orang yang berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita boleh rujuk dalam surah Al-Kautsar.
Kalau kita rujuk dalam suratul Kautsar, ayat 1 hingga ayat 2, semua orang tahu surah Kautsar. Kenapa dengan surah Kautsar nak dikaitkan dengan syukur? Okey. Surah Al-Kautsar adalah surah yang berkaitan nikmat Allah yang banyak yang Allah telah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat surah Kautsar, ingat nikmat Allah yang banyak, kebaikan yang banyak. Bukan kita ingat surah Kautsar, ingat surah yang paling pendek. Itu betul salah satu darinya. Maknanya kalau kita kata nak bincang tentang nikmat Allah yang banyak, ingatlah surah Kautsar. Surah Al-Kautsar, surah yang menunjukkan kepada kebaikan yang banyak. Perkataan Al-Kautsar itu menunjukkan kepada kebaikan yang banyak, nikmat yang banyak. Dalam surah Al-Kautsar, Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua perkara. Perintah yang pertama, Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat semata-mata kerana Allah, iaitu pada perkataan fasalli li rabbika. Dirikanlah salat kerana Allah. Perintah yang kedua iaitu perintah wanhar. Wanhar ni maksudnya sembelihlah korban. Maknanya sembelih haiwan seperti unta untuk dijadikan ibadat korban. Okay. Rupa-rupanya surah Al-Kautsar ini walaupun dia pendek, tetapi dia ada maklumat tentang ibadat korban. Kalau kita belajar dengan lebih teliti, dengan lebih mendalam, wanhar ini, nahrun di sini merujuk kepada unta. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi, sembelihlah unta untuk buat ibadat korban. Okey, apa berkaitan dengan kita kata orang yang berkorban, buat ibadat korban ni tanda dia mensyukuri nikmat Allah, kurniaan Allah? Cara nak mudah fahamnya, kita ingatlah balik semula. Dalam surah Al-Kautsar, Allah bagi tahu, Allah dah bagi Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Maka kebaikan yang banyak itu perlulah dibalas, perlu ditunaikan dengan mendirikan salat dan membuat sembelihan ibadat korban, sembelihan haiwan korban. Itulah jawapannya. Okay, jadi sesiapa yang dia dah masuk, dia dah memang mula untuk, dia dah memang dah melibatkan, dah bayar, ataupun dia dalam proses nak buat ibadat korban, ingatlah bahawa perbuatan anda, perbuatan tuan-tuan dan perempuan, tindakan tuan-tuan dan perempuan ini sebenarnya sama seperti mana yang diperintahkan oleh Allah di dalam suratul Kautsar pada ayat yang kedua, iaitu wanhar. Cuba tanya diri kita, banyak tak kebaikan yang Allah dah bagi dalam hidup kita? Banyak tak nikmat yang Allah dah bagi dalam hidup kita? Kita boleh berkira-kira dengan RM700 atau RM750. Sedangkan Allah dah bagi kita terselamat daripada COVID. Yang berapa ramai orang telah terkorban asbab COVID. Allah selamatkan pendapatan kita, Allah selamatkan ahli keluarga kita. Sihat kita sampai hari ini. Tak terbayar kita kesihatan kita kepada Allah. Jadi kalau kita nak kata kita dapat nikmat banyak tak macam Nabi? Banyak dah Allah bagi pada kita.
Jadi fikir-fikirkan. Apa kata kita cuba untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah di atas nikmat yang Allah beri pada kita. Kita pun laksanakanlah ibadah korban. Jadi itu adalah kelebihan yang kedua. Jadi apabila kita buat ibadat korban ni, yang pertama kita kata, inilah tanda aku menghidupkan syiar Allah. Yang kedua, tanda kita bersyukur di atas nikmat yang Allah beri kepada kita. Tak rugi pun kalau kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi kita terus pergi kepada, akan bersyukur dia tak apalah. Okay. Kita pergi kepada yang ketiga. Okay. Yang ketiga, apa kita dapat kalau kita buat ibadah korban? Yang ketiga ni pun sebenarnya besar dalam hidup kita. Yang ketiga, ibadat korban ni adalah ibadah yang kita boleh mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah. Manusia ni kalau di dunia, dia akan cari jalan nak dekat dengan orang-orang yang ada pangkat darjat. Dia cuba nak dekat dengan orang-orang yang bangsawan kan. Nak cuba dekat-dekat, nak dekat kan. Nak dekat dengan orang yang ada jawatan. So dia kenalah. Dia kena jumpa, pergi main golf ke, dia pergi buatlah apa-apa aktiviti punya nak dekat dengan orang tu. Ini contoh mudah kita faham. Dalam banyak-banyak perkara yang kita nak dekatkan diri, jawapannya adalah kita nak dekatkan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nak mendekatkan diri kita dengan Allah dalam istilah Quran, dia panggil taqarrub. Mendekatkan diri kepada Allah. Semua orang, dia kalau boleh, dia nak masuk syurga yang macam as-sabiqun as-sabiqun. Surah Al-Waqi'ah kan? Semua orang nak masuk syurga yang tingkatan yang pertama. Cuba kita baca surah Al-Waqi'ah. As-sabiqun as-sabiqun ni, Allah kata mereka siapa? Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan, yang dekat dengan Allah. Siapa tak nak dekat dengan Allah? Siapa tak nak darjat dia tinggi di sisi Allah? Laluan dia nak dekat dengan Allah Azza wa Jalla ini, laluan yang tepat, yang memang diberikan peluang adalah pada ibadah korban. Siapa nak dekatkan diri kepada Allah, belanjalah 750 ringgit. Nak bayar tiket ke ustaz? Bukan kena bayar tiket, tapi pada ibadat korban tu. Ibadat korban adalah ibadat mendekatkan diri kepada Allah. Okey. Macam mana dikatakan mendekatkan diri kepada Allah? Okey, mudah je nak faham. Okey, begini. Dalam Al-Quran, ada tak perkataan kurban? Dalam Quran ada tak perkataan kurban? Kita ejaan Melayu, korban kan, K-O-R-B-A-N. Betul. Spelling kita tu betul. Dalam maksudnya sebutan kita tu betul lah. Tapi dalam Quran ada tau perkataan kurban. Jadi untuk bincang perkara nombor 3 ni, kita kena bincang penggunaan perkataan kurban di dalam Quran.
Korban ni Allah gunakan dalam Quran. Tapi bukanlah hanya merujuk kita nak fokus kepada sembelihan haiwan tu. Tapi kita nak merujuk perkataan korban ini sebenarnya dia adalah perkataan yang merujuk kepada mendekatkan diri kepada Allah wa azza wa jalla. Itu dia panggil korban. Orang Melayu sebut tu tepat dia tu. Korban tu. Cuma kalau disebut korban je, mesti dipaham pada haiwan tu saja. Haiwan korban. Betul. Memanglah ibadat korban ni pada haiwan ternakan tu. Tapi pada haiwan itu, pada ibadat tu sebenarnya adalah ibadat laluan dia untuk kita dekatkan diri kita dekat sangat kepada Allah. Okey. Macam mana kita boleh kata dekat sangat kita dengan Allah? Okey, kerana perkataan korban ada dalam Quran. Okey, jadi untuk kita bincang perkara ketiga ni, kita kena keluarkan semua ayat-ayat di dalam Al-Quran yang ada menggunakan perkataan korban. Saya tak pasti sama ada tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar maklumat ni. Sebenarnya tajuk ni pernah diulang-ulang kali pun sebenarnya pernah dibentangkan. Okey. Dalam Quran ada 3 kali diulang perkataan korban. Ada 3. Kita akan jumpa perkataan qaf, ra, ba. Korban. 3 kali. Okey, sebanyak 3 kali. 3 kali diulang ini dalam surah apa, ayat apa? Okey, saya tunjukkan. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan akan menjumpai kejap. Oh, bukan. Yang pertama, tuan-tuan akan menjumpai perkataan korban ini di dalam surah Al-Ma'idah. Suratul Ma'idah, juzuk yang ke-6, ayat yang ke-27. Okay, saya sebut dulu ayat, mungkin nanti kita akan perincikan. Saya sebut dulu tempat yang ada perkataan korban tu. Okey. Kalau kita rujuk dalam suratul Ma'idah ayat 27, kita akan jumpa dekat ayat ni, semua orang tahu ini adalah cerita 2 lelaki anak Adam alaihi salam. InsyaAllah nanti saya akan ceritakan sikit maklumat dekat sini. Tapi kita tengok dulu kat mana ada perkataan korban tu. Okay, kita akan jumpa pada perkataan idh qarraba qurbanan. Cuba tak perkataan idh qarraba tu perkataan qurbanan. Okay, nanti kita akan cerita tentang korban yang dilakukan oleh 2 anak Adam. Kenapa mereka buat tu? Ini kita akan ceritakan. Jadi kita kena kupas perkataan qarraba qurbanan. Okey, tempat yang berikutnya ada di dalam surah Al-Imran. Okey, ambil dulu ayat dia. Nanti kita kupas. Surah Al-Imran ayat yang ke-183. 183 di dalam Quran, kita akan jumpa perkataan, sekali lagi perkataan hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Okey, jumpa perkataan qurbanin. Saya minta sahabat-sahabat kalau boleh tuliskan dalam nota tu muka surat berapa surah Ali Imran ini ayat 183. Okey, dah jelas tuan-tuan? Jumpa tak perkataan korban? Okey, catat dulu. Nanti kita kupas tentang setiap kalimah korban di dalam Al-Quran. Tempat yang ketiga, kita akan jumpa di dalam suratul Al-Ahqaf. Ayat yang ke-28. Surah Al-Ahqaf, ayat nombor 28. Kita akan jumpa pada ayat min dunillahi qurbanan alihah.
qurbanan alihah. Ibadat qurban. Qurbanan alihah. Okay. Tempat yang ketiga pada suratul Al-Ahqaf. Okay. Apa makna qurban? Apa makna qurban? Okay. Dalam bahasa Arab, okay, ini saya ambil daripada dalam tafsir. Sekejap ya. Tuan nampak tak saya paparkan dekat Zoom tu, Puan? Pertama, suara saya jelas. Suara jelas, Ustaz. Nampak notang. Alhamdulillah, syukur sebanyak-banyaknya pada Allah. Okey. Apa maksud perkataan qurban yang diulang 3 kali oleh Allah di dalam Al-Quran? Satu berkaitan dengan berkaitan dengan 2 anak Adam. Satu lagi berkaitan dengan orang Yahudi dan satu lagi dalam suratul Al-Ahqaf. Okey. Perkataan qurban diambil dari kalimah yang membawa arti dekat. Dekat. Huruf alif dan huruf nun membawa makna agung dan kesempurnaan. Maksud dia macam ni. Cuba tengok tulisan. Qaruba maknanya dekat. Okay. Jika kita nak mengatakan dekat sangat, kalau bahasa Melayu kita tulislah amat dekat. Kita tambah perkataan amat dekat ataupun sangat dekat. Quran dia tukar perkataan amat dekat ataupun sangat dekat dengan dia guna huruf alif dengan huruf nun je. Dia tambah. Itu jadi qur plus alif nun, qurban. Maknanya dekat yang tersangat. Jadi sangat dekat. Jadi kalau sebut istilah korban tu maksud dia korban. Orang Melayu mungkin dia faham korban tu macam istilah kita ni, orang Melayu ni dia macam-macam maksud dia. Tapi Quran ni kalau dia guna istilah korban iaitu mendekatkan kepada Allah dengan dekat-dekat sangat. Maksudnya dekat, terlampau dekat. Itu dipanggil korban. Dia macam nama Allah Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman ada huruf alif dan nun sebelah selepas huruf mim. Betul tak? Ra, ha, mim. Campur alif nun. Dia jadi Rahman. Qurba, qurban. Jadi alif nun digunakan di dalam Al-Quran pada ayat yang kita bicarakan tadi membawa makna dekat yang tersangat dekat. Okey. Jadi nak lebih faham lagi, nanti kita akan bincangkan tentang kisah 2 anak Adam yang Allah Ta'ala menggunakan perkataan qurbanan. Rupa-rupanya kisah manusia yang mendekatkan dirinya kepada Allah telah ditunjukkan oleh Allah pada kisah 2 anak Adam. Orang sebut namanya, disebutkan namanya Habil dan Qabil. Mana rujukan ayat dia? Ini rujukan ayat dia. Okay. Cuma kita mungkin mendengar selama ini Habil dan Qabil mereka berebut isteri, berebut perempuan. Betul tak? Ataupun macam mana?
Tapi kalau kita banyakkan membaca lagi, kita mendapati kisah dua anak Adam ni, kenapa sampai Qabil boleh membunuh Habil adalah kerana pada ibadat korban, pada korban yang mereka persembahkan kepada Allah tu. Itulah isu sebenarnya. Kerana dia dengki. Kisah Habil yang ibadat korbannya itu diterima oleh Allah. Bukan kerana berebut wanita. Kita boleh baca ulasan ini dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir. Riwayat Ibnu Abbas yang tepat kata Ibnu Kathir. Ibnu Kathir kata bukan kerana nak berebut perempuan, tetapi kerana dengkinya Qabil itu kepada Habil, yang Habil ini ketika dia mempersembahkan korban dia kepada Allah tu, Allah terima. Sebab tu nanti kita kaitkan dengan ketika kita menyembelih haiwan. Kan? Belum tumpah benda tu, darahnya itu kebatakkan naik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita kena tengok ibadat kurban tu dilakukan. Kalau boleh sembelih lagi, kerana dia ada nilai dekat situ. Nanti kita akan bincang kemudian. Tapi kita nak sebutkan pada pagi ini bahawasanya ibadat perkataan korban ini dia dikaitkan dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tengok dulu ayat nombor 27 yang mana Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, waslu alaihim naba'a banai Adam bil haqq. Allah kata ceritakanlah kepada mereka kisah dua orang anak Adam dengan cerita yang sebenar-benar. Kenapa dengan mereka? Il qarraba qurbanan. Dekat sini. Qarraba, iaitu mereka berdua mempersembahkan korban. Mereka buat apa? Mereka berdua qarraba, mendekatkan diri dengan melakukan korban. Korban. Jadi kita syariat Nabi Muhammad, kita menyembelih haiwan ternakan untuk dijadikan korban. Kalau macam kisah Habil, saya sebut nama ni supaya tuan faham, tapi bukan bermaksud saya mengiktiraf, mengakui namanya Habil dengan Habil. Cukup dengan dua anak lelaki Nabi Adam. Okey. Jadi kedua-dua ni, mereka macam mana mereka nak mendekatkan diri mereka kepada Allah? Maka mereka mempersembahkan sesuatu untuk dijadikan korban. Lalu Allah kata fatuqbila min ahadihima, lalu diterimalah oleh Allah korban salah seorang di antara kedua-dua mereka. Maknanya seorang itu Allah terima ibadat korban dia, seorang lagi walam yutaqabbal minal akhar, seorang lagi Allah tak terima ibadat korban dia. Kan nampak dekat sini, satu diterima ibadat korban, satu tak diterima. Okey. Jadi kat sini kita nak menekankan macam mana ibadah korban yang kita akan lakukan ini merupakan cara kita beribadat, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas tu berlakulah cerita panjanglah. Akhirnya yang diterima ibadah korbannya itu, yang dipersembahkan kepada Allah, akhirnya dia mati, dibunuh oleh siapa? Oleh seorang lagi lah. Kalau kita kata Habil, dia diterima ibadah korbannya, tapi Qabil tak diterima, lalu dia merasa marah, dia membunuh si Habil. Tapi ketika mana dia nak bunuh si Habil itu, apa Habil itu cakap kepada seorang lagi? Ini ada kaitan dengan ibadat korban kita, yang kita akan bincangkan nanti sedikit sebanyak
cara nak menyempurnakan ibadat kurban tadi. Maka dia kata apa? Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dia kata sesungguhnya Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa. Sebab tu kita kata, kita ni nak buat ibadat kurban ni, jangan ada sifat nak menunjuk-nunjuk. Aku banyak duit, tengok aku kaya kan, aku boleh korban 10 ekor. Jangan. Nanti takut ibadat korban kita tak diterima oleh Allah seperti mana Qabil yang ibadat korban dia Allah tak terima. Tetapi kata anak Adam yang diterima korbannya itu, dia kata Allah hanya menerima orang yang bertakwa. Sebab tu dia punya nilai pada ibadat korban itu adalah ada nilai takwa kita kepada Allah. Dia bukan lihat kepada banyak, tapi pada kualiti ibadat korban yang kita buat tu. Walaupun kita hanya masuk satu bahagian je kita boleh buat. Ada kawan kita sampai seekor lembu, 7 bahagian, dia seorang saja. Tapi belum tentu 7 bahagian itu Allah Ta'ala terima. Dan belum tentu satu bahagian itu Allah Ta'ala tidak terima. Jadi kita dapat dekat sini secara ringkas untuk pagi ini, ibadat korban ini ibadat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Dia ada kelebihan yang keempat, tapi saya tengok dulu soalan kalau ada. Yang keempat nanti kita akan pelajari sikit lagi insya-Allah. Saya tengok dulu ada soalan, lepas tu nanti kalau ada waktu lagi kita masuk kepada perkara yang keempat. Kelebihan yang keempat. Okay. Sekejap saya tengok dalam soalan tu kalau ada. Okey, sekejap. Ada satu soalan Ustaz. Ada 2 ni soalan ni. Okey. Okey, ibadat kurban boleh dibuat di luar negara. Kalau nak buat dalam negara macam tak mampu menjadi ke korban itu, jawapan dia iyalah. Ya. Dia sampai juga, jadi juga, tetap juga dipanggil melaksanakan ibadah kurban, tapi ibadah kurban itu tidak dilakukan di dalam negara, tapi dilakukan di luar negara. Okay. Dari sudut soalannya, jadi ke ibadat korban tu? Ya, jawapannya adalah jadi. Wallahualam. Cuma perbincangan dia, kenapa buat luar, kenapa buat dalam? Tadi jawapannya kerana dia tak mampu dengan harga yang ada dalam Malaysia. Okey. Nanti kita, yang tu perbahasan lanjutnya kena dibincang pada waktu yang lain. Okey, kita tengok kepada soalan yang kedua. Kalau kita dah buat ibadah kurban untuk anak-anak, ibadah akikah tak boleh buat ke? Kalau kita dah buat ibadat kurban untuk anak-anak, ibadah akikah tak boleh buat ke? Okey. Wallahu ta'ala a'lam, dia sebenarnya ibadah kurban kita buat untuk diri kita, tapi dia akan cover anak-anak kita sekali. Dia sebenarnya. Bukan kita mesti kena buat untuk anak 1, anak 2, anak 3, anak 4. Kita buat lain. Tapi kalau buat macam tu, kita pun buat, anak kita pun buat, memang baguslah. Tapi kalau kita seorang dah buat, sebenarnya dah cover anak-anak kita di bawah. Okay. Isu lain adalah pada boleh ke buat akikah? Sebenarnya boleh. Tidak ada syarat, bukanlah syarat kata dah buat ibadat kurban untuk anak, akikah tak boleh buat. Tidak dibincangkan seperti itu. Yang para ulama bincang, bolehkah ibadah kurban itu diniatkan sekali dengan niat nak buat akikah? Kalau ibadah kurban boleh dibincangkan nak buat dengan, boleh tak diniat sekali dengan akikah, bermaksud bolehlah jawapan tadi. Maknanya kalau kita nak buat korban untuk anak-anak, boleh tak nak buat akikah? Jawapannya bolehlah. Kerana korban itu sunat muakkadah. Akikah itu pun sunat. Okey, cuma yang perlu diperincikan pada niat tadi. Dah buat ibadat, dalam masa yang sama buat korban, buat akikah. Okey, untuk jawapan ni, kalau boleh tuan-tuan rajin-rajinkan membaca di halaman
fatwa jabatan, di mana-mana jabatan mufti. Kalau di Kuala Lumpur, kita boleh baca di jabatan mufti wilayah. Ada beberapa artikel pertanyaan yang telah dijawab berdasarkan kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i berkenaan dengan ibadat korban. Okay, wallahu ta'ala alam. Jadi kita, sekejap ya. Okey, kita masuk bab dalil yang keempat. Kita masuk dulu kelebihan yang keempat. Ya, kelebihan yang keempat kita nak belajar. Ni yang akhirlah yang kita akan pelajari, iaitu ibadat korban ini. Kelebihan yang keempat, apa dia kita dapat? Okey, kalau kita buat ibadah korban, sekejap ya. Okey. Kalau kita buat ibadat korban, okey, Kak Mazidah, kita panjangkan sikit lagi boleh kan? Ya Ustaz. Memang kita nak panjang lagi bagus. Okey, sebab sebenarnya saya pun ada kelas juga lain 10.30, tapi tak apa, terpanjangkan sikit lagi. Okey. Ya, Biasanya sebelum ni kita buat 1 jam setengah kan? ya Ustaz. Okey. Semoga tuan-tuan dan perempuan boleh sedikit lagi kita panjangkan. Kita habiskan dulu untuk yang keempat. Kelebihan yang keempat, ibadat korban ini kalau kita buat dia, kita lakukan, sebenarnya kita meneladani, kita mencontohi ibadah yang dilakukan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maknanya kita ni ikut para nabi. Kenapa kita kena ikut para nabi? Para nabi ini, mereka itulah yang diakui di dalam Al-Quran, mereka telah berada di atas jalan yang lurus. Kita doa selalu dalam Al-Fatihah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu maksudnya salah satunya adalah jalan yang dilalui oleh para nabi. Jadi kalau kita nak ikut para nabi, antara kehidupan para nabi ini, mereka juga melakukan ibadah korban. Jadi antara nabi dan rasul yang sangat-sangat kita ketahui, kalau sebut ibadat korban saja, mesti kita teringat kisah, kita ingat Nabi apa? Kita akan ingat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Okey, betul dua Nabi tu. Tapi sebenar-benarnya ibadah menyembelih haiwan untuk dijadikan korban ini telah dilakukan pun oleh nabi-nabi yang lain, umat-umat yang lain. Dalil dia, kalau kita buka dalam suratul Hajj, ayat yang ke-34, kita akan menemui Allah Ta'ala mengatakan, walikulli ummatin, walikulli ummah. Allah kata, bagi tiap-tiap umat. Maknanya, bagi setiap umat. Ja'alna mansakal, kami syariatkan, kami telah jadikan adanya apa? Mansaka, iaitu ibadah menyembelih korban. Nampak tak? Allah kata, bagi setiap umat, kami syariatkan adanya mansaka, ibadah menyembelih korban. Ibadah menyembelih korban ini fungsinya adalah liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah sebagai tanda mereka bersyukur di atas kurniaan Allah kepada mereka yang Allah dah bagi pada mereka binatang-binatang ternakan yang disembelih itu. Ya. Jadi ayat ni menunjukkan bahawa
bukan hanya pada umat Nabi SAW sahaja, tetapi umat-umat yang terdahulu telah pun dilakukan adanya ibadat korban. Maknanya ibadat menyembelih haiwan ternakan bahimatul an'am ini sudah menjadi amalan orang-orang yang terdahulu. Okey. Dan kita pun selalu mendengar, kejap ya, kita selalu mendengar kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail seperti mana dalam surah As-Saffat ayat yang ke-102 hinggalah kepada 103. Ini semua kita dah biasa dengar dah. Jadi mungkin saya tak perlu untuk saya mengulang dengan lebih lanjut. Cuma ayat 102 dan 103 dalam surah Saffat ini, kalau kita jadikan dia sebagai dua ayat yang kita tadabbur, kita boleh dapat mengetahui banyak faedah daripada kisah itu. Okey. Jadi kalau kita tengok pada ayat 102, kita baca ringkas saja. Secara ringkas sebab kita semua dah selalu dengar ayat ni. Okey, Allah Taala mengatakan falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay. Maka ketika anaknya itu maknanya anak kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada as-sa'ya, dia boleh berusaha bersama-sama dengan Nabi Ibrahim, maknanya dia sampai pada umur matang. Okay, dia dah dewasa. Maka Nabi Ibrahim kata pada anaknya, ya bunayya, dia kata wahai anakku, dia kata, inni ara fil manami anni albahuka. Kata sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpi. Fil manami, dalam tidur, bahawa aku akan menyembelihmu. Nabi Ibrahim bagi tahu dekat anak dia yang dia bermimpi anaknya itu akan disembelih. Kalau kita zaman sekarang, kita tengok kan, lepas tu Nabi Ibrahim kata apa? Dia kata fanzur madza tara. Dia kata apa? Dia kata fikirkanlah apa pendapatmu. Okey. Kalau kita belajar ayat ni, kalau kita ambil sedikitlah slot untuk kita faham ayat ni, kenapa Nabi Ibrahim dia bagi waktu dekat anak dia berfikir? Kat sini kita boleh belajar ilmu keibubapaan. Adakah Nabi Ibrahim ni dia macam, kenapa dia nak tanya anak dia? Kenapa dia cakap dekat anak dia? Betul tak? Kenapa dia sampai dia bagi waktu? Soalannya dia kata, kau fikir dulu. Kenapa Nabi Ibrahim buat macam tu? Sepatutnya tak payahlah fikirkan. Betul tak? Sebenarnya tak perlulah bagi masa. Kan? Sebelah dia terus anak dia. Tapi kenapa dia cakap dekat anak dia macam tu? Di sini kalau kita pelajari bahawasanya Allah nak mengajar kepada kita, sebenarnya Allah nak tunjukkan apa reaksi Ismail tu. Dalam masa yang sama, kenapa Nabi Ibrahim dia boleh diskusi dengan anak dia? Kenapa dia berbincang dengan anaknya? Sebab tu kat sini kita jumpa perkataan sa'ya. Maksudnya anak tu dah sampai umur berusaha bersama-sama dengannya. Maknanya anak ni kalau dia dah mula dewasa, dia dah boleh jadi kawan dengan kita. Kan anak tu dia dah boleh berfikir dengan matang. Jadi anak berfikir dengan matang, kita ada masa kita kena tanya pendapat dia. Kan? Dia bukan macam kecil-kecil lagi ikut je mak ayah dia cakap apa. Tapi apabila dia sampai umur sa'ya, maka diberikan dia untuk bincang dengan dia. Okay, bukan bermakna Nabi Ibrahim ni dia tak nak tunaikan perintah Allah, tapi Allah sebenarnya nak memaparkan apa sebenarnya reaksi Ismail. Kalau kita cakap dekat anak kita, anak kita kata ayah ni dah gila kot. Tapi dia cakap kat anak dia. Kita tengok tak apa jawapan Nabi Ismail alaihi salam. Dia kata, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Dia kata, ayah, buat je lah
apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insya-Allah kau akan dapati aku orang yang sabar. Tengok, ada tak Nabi Ismail kata apa? Oh, bagilah 2 hari saya fikir ayah, 3 hari ke, seminggu ke. Tak ada. Ismail dia kata, ayah, as soon as possible. Ayah, buat ayah apa yang Allah telah perintahkan. Tuan-tuan tengok macam mana reaksi Ismail. Okey, jadi dekat sini kita dapat belajar bahawasanya Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim adalah manusia yang Allah bagi contoh, manusia yang dia sabar dalam menunaikan perintah Allah. Allah suruh buat, dia buat. Ismail menerima. Jadi daripada kisah tu akhirnya Nabi Ibrahim buat apa? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Akhirnya Nabi Ibrahim pun menyembelihlah anak dia. Ini semua kita sedia maklum. Jadi kita baca pada ayat yang berikutnya lagi, kan? Allah Ta'ala tukar apa yang Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia tadi. Kita boleh bacalah sampai ayat nombor 105, 106 sampai 107 kan. Kita akan jumpa Allah mengatakan wa fadainahu bidhibhin 'azim, dan kami tembus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Okey. Sebenarnya sebelum sampai ayat nombor 107 tu, dia ayat 16 ni penting. 16 ni juga penting. Sebenarnya Allah nak testing je. Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata. Allah nak uji kita. Sanggup tak nak belanjakan sedikit wang nak menyembelih haiwan? Orang sekarang ni tak cukup makan, barang naik, nak beli daging mahal. Semua benda mahal. Jadi kamu yang mampu ni, Allah nak uji. Allah nak tengok. Dia buat tak macam Nabi Ibrahim buat? Kan Nabi Ibrahim, Allah uji sembelih anak dia. Tapi macam kita, Allah uji kita dengan sedikit wang yang Allah beri kepada kita. Kalau dekat sini Allah tebus dengan haiwan, maka kalau kita, Allah tebus kita dengan apa? Nanti kita akan baca ada sedikit lagi perbahasan dia pada kupasan yang siri yang kedua nanti, insya-Allah. Baik, moga-moga kita tuan-tuan jelas tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, berkaitannya dengan ibadah korban yang kita telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, Ya. ada satu soalan direct kepada saya punya personal message. Dia kata dia tak dapat hadir tapi dia hantar message soalan. Bolehkah kita buat korban 2 kali dalam setahun untuk diri sendiri? Example, 1 dalam negeri dan 1 lagi luar negara in the same year. Oh, boleh. Memang boleh lah kan Ustaz? Selagi kita Ya. mampu memang boleh lah kan Ustaz? Betul ya? Tiap-tiap hari pun boleh. 10 hari bulan Zulhijjah buat seekor. Yes. Selagi 11 mampu. selagi mampu. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya soalan boleh Ustaz? Boleh. Okey, soalan pertama, selalu kita bagi nama kan, kita bagi nama kepada untuk daging lembu korban tu. Kalau kita bagi nama orang yang dah meninggal boleh tak? Itu satu. Yang kedua, kalau lembu satu ekor tu kita letak satu nama personal saja boleh tak? Dan yang ketiga, boleh tak kita letak juga lembu tu untuk nama persatuan, sebab kalau kita mungkin nak bagi keluarga asnaf kan? Macam mana tu Ustaz? Ada 3 soalan tu. Nama persatuan. Okey. Nama okey. Kejap ya. Ada 3 soalan tu. Satu yang dah meninggal, lagi satu tu nama saja.
Nama personal, lagi satu tu nama persatuan. Boleh ke macam tu? Okey. Yang persatuan tadi tu, saya jawab dulu yang persatuan. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Persatuan tadi tu kita, sebab kita ada penyumbang-penyumbang, dia sama je soalan. Boleh tak masjid menggunakan duit kutipan sumbangan orang ramai nak buat ibadat korban? Tak, yang ini bukan kutipan Ustaz. Yang kutipan memang kita letak nama dia orang. Ini persatuan punya, katalah kita ada satu lembu lah, kita betul. punya sendiri. Persatuan punya lah, memang persatuan punya, bukan duit sumbangan. Yang sumbangan tu tak, memang kita dah letak nama dia orang. Tapi ni memang duit persatuan lah, katalah kita ada duit kan, extra. Maksud saya adalah masjid tu, contohnya, masjid ni dia ada duit. Bukan maksudnya masjid menguruskan, maksudnya masjid tu sendiri mengambil inisiatif kutipan tabung Jumaat contoh. Dia nak buat untuk ibadat korban. Dekat situ ada isu. Sama juga dengan persatuan. Maksud dia, orang menyumbang kepada persatuan atas niat apa. Kalau kita memang buat satu tabung khas persatuan untuk ibadat korban, ya, kita boleh lakukan. Sebab kat situ. Tapi kalau kita buka dia kalau kita orang menyumbang tapi tak ada niat pun untuk ibadat korban, dia bukan penyumbang-penyumbang tu dia nak menyumbang untuk ibadat korban, mungkin nak kat situ dia ada isu. Tapi kalau dia menyumbang memang untuk ibadat korban saja, memang kita buat kutipan untuk ibadat korban, buat untuk atas persatuan, itu boleh. Cuma fahamkan isu itu kan. Okey. Yang kedua tu, yang pertama dengan kedua tu tentang nama. Okey, tentang nama yang ni nanti saya nak kongsikan nanti fatwa tentang ibadat korban. Ibadat korban ni sebenarnya kita buat untuk orang hidup. Ya, setakat yang saya tahu. Tapi kalau kita buat untuk orang yang hidup, dia dah cover sekali bagi orang yang dah mati. Macam kita buat, dapat juga pahala pada ibu dan ayah kita. Seperti mana Nabi pernah berkorban, dia buat korban untuk umatnya. Dia boleh. Dia kata apa? Untuk orang yang hidup. Kita sedekahkanlah niat untuk dia lah, untuk orang yang dah meninggal. Macam tu. Ajabnya, sedekahkan untuk dia akan, yang itu saya wallahu ta'ala, nanti saya semak balik untuk maklumat tu ya, yang mana lebih elok. Adakah maksudnya adakah kita perlu sebut contohnya ini adalah penama dia, ini termasuk orang meninggal. Yang itu nanti saya akan jawab kemudian ke situ ya, insya-Allah. Yang satu nama tu Ustaz, kalau satu nama sahaja? Boleh satu nama, boleh macam biasa. Dan tak perlu pun disebut nama tu. Tidak semestinya perlu menyebut nama. Yang paling penting tahu korban ini siapa yang buat ibadat korbannya. Lepas tu sebab dia penting menentukan siapa yang punya ibadat korban tu, bukan bermaksud kalau tak sebut nama tak sah, tetap sah. Cuma pembahagian daging-daging tu nanti ada isu. Sebab kadang-kadang orang ambil dulu bahagian daripada korban tu. Sebenarnya kita, contohnya kalau saya ada terlibat dengan seekor kambing kan, saya buat ibadat kambing, jadi penyembelih ataupun pihak masjid atau pihak persatuan, dia yang menguruskan, tak boleh ambil, tak boleh bahagikan melainkan setelah mendapat persetujuan daripada kita yang membuat ibadat korban tu. Ya, memanglah. Ya, contohnya kalau saya kata kambing saya ni saya tak nak bagi kepada sekian-sekian, saya nak bagi kepada sekian-sekian saja, kena tunaikan. Kat situ. Ya, betul. Melainkan kalau kita kata, okay, saya sedekah, saya bagi ibadat korban di seekor kambing, saya serahlah semua kepada pihak persatuan. Nak bagi dekat siapa, saya serahkan. Kalau disebut umum macam tu, senang. Tapi
sebaiknya kita tanya dulu nak buat kat Ya. siapa, nak bagi. Nanti kita akan kongsikan insya-Allah pada pengisian akan datang macam mana fadilat pada pembahagian sedekah daging tu. Dia isu yang puan tanya tadi tu itu perlu pada perincian yang lebih halus sebab dia melibatkan hukum hakam. Jadi saya tak mampu nak jawab secara langsung begini. Jadi saya perlu melihat terlebih dahulu pendapat satu, pendapat dua dan yang mana lebih terpilih. InsyaAllah. Ya Puan Masyitah ya. Ustaz, saya nak bagi detail lagi. Tadi pasal Ah. lembu tu, okey, kita kadang-kadang kita punya sumbangannya ada juga katalah daripada bank dia bagi kita duit kan. So something like that lah, duit macam tu. Katalah kita nak sedekah pula kepada keluarga Asnam. So kita nak namakan persatuan boleh lah kan macam tu. Kalau masa sembelih tu. Ke tak perlulah nak bagi nama, tak perlu lah. Tak perlu kot. Maksudnya nama apa? Nama apa? Tak faham maksud dia. Sebab dia orang selalu tanya nak bagi nama siapa ni lembu ni nak korbankan ni kan. Dia minta 7 nama lah kan. Dia minta nama lah. So itu yang kadang-kadang kita confuse tu. Ustaz faham Maksudnya tak? pihak bank bagi. Katalah saya beli satu lembu ni. Persatuan beli, tapi ini bukan sumbangan daripada orang ramai. Sumbangan tu katalah daripada bank lah. Bank bagi kita sumbangan, dia kata ini kita bagi kat you lah. Terpulang pada you lah nak buat apa. So kita pula ingat nak buat korban lah. Kita korbankan satu ekor lembu tu. Tapi nanti dia orang yang sembelih ni pula tanya kita. Siapa nak bagikan nama lembu ni kan? Itu maksud saya tanya tu. Okey. Jadi dia kita niatkan je lah, maksudnya umum lah, secara umum bahawa ini adalah sumbangan daripada pihak sesuatu organisasi untuk kaum muslimin secara umum. Ya, untuk keluarga Asnaf sudahlah kan, boleh lah kan? Ya. Okey. Okey Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Saya nak confirm aja kan. Okey. Jazakumullah khair. Okey, nanti kalau boleh tuan-tuan baca ya sikit dekat dalam bahagian chat tu telah dihantar link fatwa tentang contoh-contoh soalan tentang ibadat kurban ya. Nanti baca kat situ. Supaya tuan-tuan dapat lebih jelas. Contoh saya tunjukkan pada tuan-tuan perempuan. Okey. Lagi senang tuan-tuan baca. Okey, nampak tak saya paparkan sekarang Jabatan Mufti ni. Nampak tak artikel sekarang yang saya paparkan? Irsyad Fatwa. Nampak Ustaz. Okey. Jadi macam ni. Nanti kalau tuan-tuan buka dekat bahagian Irsyad Fatwa edisi Haji dan Korban, tuan akan dapati ada banyak soalan dekat sini dia kata. Contohnya hukum niat awal sebelum sembelihan korban macam mana? Rusa boleh tak dijadikan ibadat korban? Contoh macam ni. Lepas tu contohnya soalan hukum orang yang tidak mampu nak buat ibadat korban macam mana? Ni kita boleh baca sampai kepada halaman yang berikut. Kalau baca halaman berikut pun kita akan jumpa macam mana penajaan, hukum kita tak nak bagi daging mentah tapi bagi daging masak macam mana. Baca dekat sini insya-Allah kita akan dapat jawapan. Ya, okey. Itu saja. Okey, baik, ada apa-apa lagi persoalan sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini? Boleh ikuti tak dengan baik, dengan jelas? Ada sebarang cadangan tajuk pun boleh dikemukakan insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz pun ada kelas lagi satu kan Ustaz? Okey, tak apa, kelas satu lagi. Okey. Okey, ada apa-apa, so kita dapat belajar 4 kelebihan ya. InsyaAllah nota tu Kak Mazidah nanti pada minggu berikutnya insyaAllah nanti saya kongsikan. Ya. Boleh saya buat satu pengumuman Ustaz? Boleh Kak, 2 dan 3 pun boleh Kak. Okey, sebagaimana setiap tahun ya, kita memang akan mengalu-ngalukan kepada sesiapa yang ingin menyertai ibadah korban kami. Seekor 5,460 dan satu bahagian RM780. Masih ada kekosongan dan kami akan adakan, maksud saya dia akan kita
membuat penyembelihan di seluruh negara ya. Setiap negeri kita akan ada pusat penyembelihannya dan daging-daging akan kami sedekahkan ataupun sampaikan kepada rumah-rumah kebajikan dan ke semua keluarga-keluarga asnaf di seluruh Malaysia, insya-Allah. Jadi saya telah pun menghantar posting di dalam chat group ya, kelas anjuran PWIP dan PWIP notice, dan jika sesiapa yang tidak ada di dalam chat group tersebut, bolehlah hubungi saya ataupun ada nombor dalam chat group tersebut kepada siapa yang mereka patut hubungi. Jika siapa tidak ada dalam chat group tersebut, sila hubungi saya, Mazidah Abdul Razak, 013 32 55 186. 013 32 55 186. Okey Ustaz. Jadi jazakumullah kepada pihak Ustaz dan kepada pihak admin Ustaz, iaitu terima kasih kepada Puan Nurliza dan Puan Syahira. Dan saya akan serahkan kepada Ustaz jika Ustaz ada yang ingin membaca doa atau kata-kata sebelum akhiri kelas kita Ustaz. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Kak Mazidah di atas pengumuman tentera perempuan. Mari kita sama-sama berusaha ya untuk kita terlibat sama dalam ibadat korban seperti yang dimaklumkan oleh Kak Mazidah tadi ya. Jadi kita boleh boleh melancarkan ibadat korban yang dilakukan oleh pihak Persatuan Wanita Islam Prihatin. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan. Jadi kita ucapkan jazakumullahu khaira kepada pihak persatuan di atas penganjuran majlis ilmu kita pada pagi ini, dan tuan-tuan dan puan juga digalakkan untuk mengikuti mana-mana majlis ilmu anjuran Persatuan Wanita Islam Prihatin. Boleh lihat di poster ada dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan. Itu saja daripada saya, insya-Allah. Kita jumpa nanti sekali lagi untuk siri yang kedua pada bulan hadapan Isnin minggu yang pertama, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.